Selamat pagi, salam sejahtera. Ini kenyataan daripada Parlimen Malaysia. Yang kenyataan ini tidak boleh kita tolak. Kerana kenyataan di Parlimen tidak boleh langsung dalam bentuk spekulasi. Oleh sebab itu, anda wajib share konten ini kerana ia adanya berita benar, fakta benar. Di dalam Parlimen, sebarang spekulasi tidak boleh dinyatakan. Jadi, kalau begitu, ini ialah kenyataan yang dibuat di Parlimen. Oleh siapa? Oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Malaysia, Datuk Seri Azalina Othman Said, yang mendedahkan perkara mengejutkan seluruh Malaysia berkaitan dengan Jana Wibawa. Satu kontroversi, satu isu paling panas SPRM di Malaysia pada waktu ini. Apabila Azalina dengan terang-terangan, tanpa berselindung, menyatakan bahawa surat setuju projek Jana Wibawa melibatkan ahli keluarga pemimpin politik menjadi persoalan semua rakyat, semua netizen dalam medsos sekarang ialah siapakah pemimpin politik? Siapa keluarga pemimpin politik yang terlibat terima surat setuju projek Jana Wibawa ini? Anda mungkin mempunyai maklumatnya. Saudara-saudara, kenyataan ini disampaikan melalui pembentangan di Dewan Parlimen menjawab kepada persoalan seorang lagi ahli Parlimen. Menurut Azalina Othman Said, yang ini benar, sekali lagi saya ulang, kamu share, kerana ini berita benar. Kerana setelah pun disampaikan di Parlimen. Kalau bukan Parlimen, kita boleh persoalkan. Tapi oleh kerana di Parlimen itu, dia adalah berita yang benar, tak boleh langsung mengelirukan. Beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Wibawa melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, SPRM setakat ini belum dapat mengenal pasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata, SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus, antaranya projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai RM6.3 bilion. Katanya menerusi jawapan disiarkan di laman sesawang Parlimen hari ini. Azalina menjawab soalan Lim Guan Eng, PH Bagan berhubung jumlah bilangan dan nilai projek yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa, khususnya tender rundingan terus melibatkan ahli keluarga, pemimpin utama serta tindakan yang diambil ke atas mereka yang dapat habuan. Menjawab soalan mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam, Azalina berkata, 60 daripada 180 kes selesai dibicarakan bagi tempoh 2018 hingga Januari tahun ini. Katanya, 72 individu telah disabitkan kesalahan, manakala baki 120 kes masih dalam proses perbicaraan di mahkamah. Beliau menjawab soalan Dr. Ismail Abdul Muttalib PN Maran mengenai jumlah pertuduhan berprofil tinggi membabitkan ahli politik dan pegawai awam yang belum dibawa ke muka pengadilan untuk hukuman serta sebab-sebab ia ditangguhkan. Azalina juga berkata kerajaan bercadang mengadakan sesi libat urus berkaitan rang undang-undang dana politik untuk mendapatkan maklum balas gabungan dan parti politik serta pihak berkepentingan supaya sebarang rang undang-undang yang bakal dibentang kepada jemaah menteri adalah inklusif dan komprehensif serta mencerminkan keperluan semasa. Sebarang kertas kerja dan laporan pentadbiran terdahulu turut akan dipertimbang oleh kerajaan. Katanya menjawab soalan Datuk Ahmad Saad alias Yahya PN Pokosena
Berhubung perancangan kerajaan dalam membentangkan rang undang-undang itu bagi mengatasi isu pendanaan asing. Saudara-saudara sekalian, saya nak ulas sedikit berkaitan dengan pendanaan politik ini. Yang menjadi isu paling besar dalam dunia politik Malaysia sekarang ini ialah berkaitan dengan pendanaan politik. Seperti yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan terkini, beliau kata, Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional juga telah menerima dana daripada penyokong dan dia, Muhyiddin Yassin, mempersoalkan mengapa pemimpin mereka tidak didakwa di mahkamah. Kami sebenarnya jangka ini akan dilakukan oleh kerajaan PHBN untuk melemahkan Bersatu, merujuk kepada pendakwaan terhadap pemimpin Bersatu dan ahli perniagaan yang ada kaitan dengan Bersatu selepas melihat sokongan semakin meningkat terhadap Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. Menurut Muhyiddin lagi bahawa menjelaskan setiap parti politik memerlukan dana untuk beroperasi dan ini termasuk dana daripada penyokong korporat, kata beliau. Bila bercakap dengan penyokong, kerana kalau kita lihat sekarang, sesiapa parti politik yang mempunyai kekayaan luar biasa, itu besar kemungkinan boleh menang. Manakala parti politik yang miskin, yang tidak punya apa-apa, ada harapan kalah. Jadi itu sebab saya kata amat tidak adil. Jadi supaya lebih adil pertandingan pilihan rayanya, paling mudah tetapkan jumlah terhad dalam satu-satu akaun parti politik. Contohnya 10 juta. Supaya semua sama rata. Kalau ada duit di luar daripada akaun itu, itu terbukti mereka melanggar peraturan dan boleh didakwa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.